Salam Malaysia Madani, ini BIS Malaysia, edisi Isnin 3 Julai 2023. Saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana terus setia mengikuti siaran kami di saluran berita RTM dan YouTube Live BIS Malaysia. Setiap Isnin, kami bawakan tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Dan kami kongsikan terlebih dahulu perkembangan ekonomi semasa. Nilai aset kerajaan persekutuan melebihi 1 trilion ringgit setakat ini. Timbalan Menteri Kewangan berkata ia berdasarkan aset tanah dan bangunan yang dinilai dalam tempoh 10 tahun ini. Bagaimanapun, nilai itu tidak termasuk beberapa aset kerajaan di luar negara. Nilainya juga dijangka bertambah sebanyak 30 bilion ringgit tahun ini. Dalam pada itu, langkah jaminan kerajaan terhadap kedudukan kewangan Felda disifatkan sebagai langkah tepat. Ia memperbaiki aliran tunai agensi itu selain membantu golongan peneroka meningkatkan taraf ekonomi mereka. Namun, penganalisis ekonomi berpendapat untuk jangka masa panjang, Felda perlu mengambil langkah segera menstruktur semula organisasinya bagi memperbaiki kelemahan yang ada. Dan seterusnya, Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini mengambil petunjuk daripada prestasi lebih baik Wall Street diterajui oleh sektor-sektor teknologi besar. Untuk itu, kita tinjau pergerakan pasaran sepanjang sesi dagangan pagi tadi sehingga tengah hari ini. Kita bersama pengurus Dana PNB Investment, Nur Rehan Munir. Pembelian ke atas saham mewah terutamanya saham perbankan membantu mengekalkan momentum pergerakan menaik indeks penanda aras FPMKLCI pada sesi urus niaga pagi. Walaupun Wall Street ditutup susut 102 mata semalam. Prestasi lemah Dow Jones dipengaruhi oleh kenyataan pengerusi Bank Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, Jerome Powell, semasa taklimat semi tahunan kepada Jawatan Kuasa Perkhidmatan Kewangan yang membayangkan kadar faedah Amerika Syarikat akan dinaikkan pada tahun 2023 tetapi pada kadar yang sederhana bagi membendung inflasi. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FPMKLCI naik 5.38 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,398.83. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 374 berbanding 278. Sementara 1,643 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPMKLCI menyaksikan 18 kaunter untung, 10 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hong Leong Bank Berhad, Nestle Malaysia Berhad dan PBB Group Berhad masing-masing naik 28 sen, 20 sen dan 8 sen. Manakala kaunter rugi, Petronas Dagangan Berhad turun 26 sen. Genting Malaysia Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad masing-masing turun 4 sen setiap satu. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Ringgit susut 0.76% kepada RM5.11 se-euro, 0.59% kepada RM5.93 se-pound, 0.29% kepada RM3.47 se-dolar Singapura, 0.23% kepada RM3.28 setiap 100 yen dan 0.09% kepada RM4.65 se-dolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nur Rehan Munir, PNB Investment Berhad.
PNB Investment, terima kasih. Dan seterusnya kita tinjau tumpuan media tempatan. Lebih 16,000 syarikat perkongsian liability terhad PLT bakal menerima manfaat daripada inisiatif pengurangan kompaun sebanyak 90% daripada nilai asal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi agensinya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM semalam mengumumkan inisiatif tambahan pengurangan kompaun bagi menyokong fasa pemulihan perniagaan dan korporat pada masa ini. Inisiatif pengurangan kompaun di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 itu melibatkan pengurangan kompaun sebanyak 90% daripada nilai asal kepada pemilik perkongsian liability terhad yang telah ditawarkan kompaun dan telah patuh. Inisiatif tersebut berkuat kuasa mulai hari ini sehingga 31 Disember 2023. Dan minggu ini, sentimen pelabur kekal berhati-hati dengan tumpuan terarah kepada keputusan mesyuarat keempat Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis ini. Mesyuarat ini nanti akan menentukan sama ada kadar dasar semalaman OPR dinaikkan atau kekal pada paras semasa iaitu 3.00% selepas kenaikan 25 mata asas pada awal Mei. Jika mengikutkan penalisis kanan Melaka Securities yang berhad, Kenneth Leong, beliau berkata selepas kenaikan mengejut pada awal Mei, Bank Pusat dijangka mengekalkan OPR pada mesyuarat MPC minggu ini. Beliau pada masa sama turut mengunjurkan indeks petunjuk pasaran bergerak antara paras 1,370 dan 1,400 pada minggu ini. Dan pada masa sama juga, Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trades yang berhad, Tong Pak Leng, turut menjangkakan sentimen pelabur kekal berhati-hati dalam tempoh terdekat. Dan beliau juga melihat peningkatan ketidaktentuan luaran sebagai halangan utama dan pada masa sama turut berdepan dengan tekanan jualan oleh dana asing. Baik, menyusul selepas ini tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Teruskan bersama kami di BIS Malaysia. Pengurusan hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik? Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment. Kalaulah 5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan, RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang 5,000 itu. Jadi ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar as apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan, bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Baik, masih bersama BIS Malaysia dan seterusnya kita akan melihat apa antara tumpuan dan juga jangkaan ekonomi sepanjang minggu ini dan sudah pun bersedia di talian ketika ini Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penalisis ekonomi Uni KL Business School. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Terlebih dahulu Prof, sebelum kita lihat apa yang menjadi tumpuan sepanjang minggu ini, mungkin Prof boleh kongsikan terlebih dahulu mungkin atau 2 ataupun 3 data ekonomi yang memberi perkembangan positif sepanjang minggu lalu yang akan memberi limpahan dan implikasi positif kepada rakyat dan industri pada minggu ini, Prof. Baik, salam sejahtera Hazel. Terima kasih menyebut saya sekian kalinya. Okey, baik.
Pertama, ada beberapa perkara lah, beberapa statistik yang menarik. Pertamanya adalah susulan pengumuman Bank Negara. Kita cerita pasal ringgit, kejatuhan ringgit Malaysia. Susulan pengumuman Bank Negara minggu lepas, campur tangan yang mungkin dia akan campur tangan dalam pasaran pertukaran wang asing. Jadi ia juga turut memperbetulkan penurunan nilai ringgit yang berlebihan kerana pada pandangan Bank Negara bahawa nilai ringgit semasa tidak mencerminkan situasi ekonomi negara yang terus kukuh. Itu pertamanya. Jadi hasil yang berlaku adalah nilai ringgit Malaysia yang melongsor. Saya kirakan dari masa sebulan daripada 3 Jun yang lalu, 1 bulan yang lalu, ringgit Malaysia berbanding mata wang dolar adalah RM4.58. Dia melongsor kepada RM4.69. Tadi apabila pengumuman itu dibuat, dan kini setelah pengumuman dibuat oleh Bank Negara, kejatuhan ringgit itu kini terhenti dan ia kembali stabil di antara macam hari inilah 4.66 ke 4.68, dan pemulihannya akan mengambil masa bergantung pada situasi ekonomi semasa lah. Jadi begitu juga nilai ringgit berbanding dengan mata wang asing yang lain seperti Singapura, Indonesia dan negara ASEAN terutamanya. Jadi apa hikmahnya Hazel di sini? Ia memberikan kelegaan kepada rakyat, kepada perniagaan, kerana perniagaan itu mahukan stabiliti kerana dia mengirakan untung rugi utamanya mereka dalam perniagaan import dan ekspor. Pada rakyat pula mereka bimbang kenaikan ataupun kejatuhan nilai ringgit itu sendiri memberikan tekanan ataupun menaikkan kadar inflasi yang mereka hadapi sekarang. Jadi memberi satu kelegaan kerana kita perlu untuk menstabilkan kembali ringgit Malaysia supaya mengelakkan harga barang naik dan terus memberikan tekanan pada kos sara hidup. Itu berita yang menarik pertama lah, Hazel. Kedua, statistik yang baik adalah laporan kadar inflasi yang menurun pada 2.8% berbanding pada bulan Mei pada 3.3%. Malah pernah pada bulan Mei 2.8%, pada bulan April 3.3% dan pernah mencecah 4.5% pada bulan September tahun lepas. Jadi ia menunjukkan penurunan yang ketara kadar inflasi secara menyeluruh. Contohnya kalau kita kan pada kadar inflasi teras seperti makanan dan minuman turun dari 6.3 kepada 5.9%. Pengangkutan 2.3% pada bulan April turun pada 1%. Hiasan dan perkakasan rumah, Hazel, turun dari 3% kepada 2.7%. Jadi jelas ini memberikan banyak kelegaan kepada semua lapisan masyarakat lah, termasuk juga pada golongan perniagaan kerana kestabilan itu memudahkan kepada mereka yang berniaga, Hazel. Pastinya juga tumpuan sepanjang minggu ini ialah mesyuarat jawatankuasa Dasar Ministeri Bank Negara Malaysia yang akan diadakan pada 5 dan 6 Julai ini, iaitu Rabu dan Khamis ini. Kalau melihat kepada aliran inflasi yang disebutkan oleh Prof tadi, mungkin Prof ada jangkaan terhadap hala tuju kadar OPR untuk separuh kedua tahun ini? Baik, Ezra. Jangkaan saya mungkin OPR akan dikekalkan kerana baru kita naik hari itu. Mesyuarat MPC Bank Negara kerana berdasarkan pada faktor domestik seperti saya katakan kadar inflasi negara berada dalam keadaan terkawal iaitu 2.8%, dan ekonomi domestik juga perlu dijana terus bagi memulihkan perniagaan yang masih lagi dikekang ataupun dikongkong oleh pandemik yang melanda 2 tahun lepas. Namun yang menjadi masalah adalah faktor-faktor luaran seperti yang di luar kawalan Bank Negara sendiri ataupun kerajaan sendiri, iaitu kenaikan kadar faedah oleh Federal Reserve Amerika Syarikat dan ekonomi dunia yang perlahan. Selain daripada itu, Hazel, ekonomi ekspor negara juga perlahan iaitu menurun pada bulan April dan Mei lalu. Sedikit sederhana ekspor Malaysia turun. Saya ada beberapa statistik di sini yang saya boleh kongsikan. Ekspor Malaysia turun 0.7% berbanding tahun lepas kepada 119.6 bilion ringgit pada bulan Mei 2023. Sebelum itu pada bulan April menguncuk sebanyak 17.4% di bawah anggaran pasaran. Ini disebabkan oleh ekonomi dunia yang perlahan, terutamanya ekonomi negara China yang merupakan rakan dagang kita yang terbesar untuk 11 tahun berturut-turut.
Ya, jadi dia tidak membuka ekonomi secepat yang ataupun sepantas yang jangkaan awal lah. Jadi itu antara satu faktor utama ya bila kita berada dalam rantaian global ya. Jadi apa bermaknanya? Ini bermakna ekonomi domestik ini perlu dirangsang supaya kita boleh mencapai sasaran kenaikan KDNK 4 ataupun 5% yang dimaukan oleh kerajaan. Jadi pandangan saya kecairan dan mudah tunai perlu dikembalikan untuk merancangkan ekonomi domestik. Justru OPR dijangka akan dikekalkan pandangan saya hingga akhir tahun ini. Ini akan membantu pelaburan domestik juga sendiri dalam mengembangkan perniagaan, peningkatan jualan rumah baru dan kenderaan. Ya. Tapi kalau dia naik, mungkin naik, kalau naik pun dalam tahun ini mungkin 0.25% disebabkan oleh kenaikan oleh Federal Reserve yang saya jangkakan. Mungkin kalau naik pun cukup drastik, mungkin daripada sekarang 5% mungkin naik sehingga 6 ataupun 6.5%. Jadi ini akan memaksa Bank Negara menaikkan lagi kadar faedah ataupun OPR pada tahun ini. Jika sekiranya itu berlaku, itu faktor-faktor luaran. Sejauh mana agaknya Bank Pusat akan mengikut jejak langkah Fed ini, Prof, kalau berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sebelum ini? Kita tengok dengan Gubernur baru di Persada Bank Negara Jadi kita lihat apakah belum kelihatan lagi apa yang dia mahukan apakah kita tengok kabinet baru yang akan muncul, apakah hala tuju yang akan dibuat oleh Bank Negara. Tapi saya rasakan dia akan seperti yang telah diucapkan oleh Bank Negara baru ini oleh penolong Gubernur Bank Negara bahawa Bank Negara akan campur tangan. Jadi dia akan membiarkan ringgit itu memberikan gambaran yang tidak betul kepada ekonomi Malaysia sebenarnya. Sebenarnya ekonomi kita okey. Kita harus bersyukur ekonomi kita tak seteruk negara-negara lain. Tetapi kejatuhan nilai mata wang ringgit itu perlu ditangani. Jika campur tangan, Prof, apa langkah campur tangan yang akan diambil itu? Ataupun kalau berdasarkan sebelum ini, petunjuk sebelum ini, langkah-langkah campur tangan yang akan diambil oleh Bank Negara Malaysia, adakah dengan menggunakan rizabnya untuk membeli mata wang tempatan atau bagaimana? Menggunakan rizab mata wang Bank Negara itu satu perkara yang menjadi kebiasaan Okay. Tapi selain dari faktor-faktor, ada banyak lagi perkara yang boleh dibuat. Contohnya memastikan bahawa ekspor negara oleh syarikat-syarikat Malaysia terutamanya GLC ataupun JLC atau pelaburan di luar ditukarkan kepada mata wang ringgit. Okey. Jangan dia dikekalkan dalam mata wang US dollar ataupun euro dan sebagainya. Jadi apabila penukaran itu berlaku, ia secara langsung membantu kenaikan mata wang atau menstabilkan apa yang kita gusarkan apabila Bank Negara tidak intervene ataupun tidak masuk campur tangan dalam pasaran minggu lepas adalah semua syarikat hanya kenapa kita perlu Azalia tukar kepada ringgit kerana ringgit akan terus merosot. Jadi mereka tetap mahu memegang dalam US dollar kerana kita tahu ini adalah antara apa yang diperlukan adalah oleh syarikat Malaysia terutama GLC atau JLC adalah arahan ataupun apakah arahan kerajaan sebenarnya untuk menstabilkan. Dan ini perlu yang diberitahu kepada keseluruhan syarikat-syarikat Malaysia bagaimana bersama-sama kita menguatkan. Pernah berlaku di tahun-tahun yang lepas, tahun 2018 dan sebelum itu lagi, di mana kerajaan memerintahkan sebanyak syarikat ekspor ditukarkan kepada ringgit. Mungkin tidak semua, mungkin berapa peratus, mungkin 7% sebagainya. Kerja mereka faham ia perlu mereka juga perlu membuat keuntungan dari segi keuangan. Tukaran pasar wang atau wang. Kalau kita memetik laporan Reuters pada minggu lepas, iaitu pada Jumaat lepas, Prof, ringgit dilaporkan mencatatkan penurunan hampir 6% pada separuh pertama tahun ini dan ringgit menerajui kejatuhan dalam kalangan mata wang negara Asia. Dan kita tahu juga pasaran saham di negara ini dan Thailand adalah yang terburuk kalau mengikutkan laporan Reuters itu. Pasaran tempatan mengakhiri separuh pertama tahun ini dengan kurang memberangsangkan apabila indeks petunjuk utama FBM KLCI
Julai merosot hampir 8% dalam tempoh 6 bulan ini, dan ini menjadikan pasaran bursa yang kedua terburuk di rantau ini selepas Thailand. Dan kita tahu sentimen dalam pasaran sepanjang separuh pertama tahun ini sememangnya masih dipengaruhi oleh keputusan kadar faedah oleh Fed, dan tekanan ringgit dan bursa ini kalau dilihatkan, Prof, apa pemerhatian Prof bagaimana tekanan terhadap ringgit dan bursa ini akan terus mempengaruhi kehidupan seharian Prof, mempengaruhi saya dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Prof? Baik, very besar soalan ni. Jadi sebenarnya prestasi ringgit dan bursa ni dia hampir seiring sebenarnya, dia saling berkait, ya. Kerana ia bersangkutan dengan aliran modal, keluar masuk modal, terutamanya pelaburan masuk keluar di bursa Malaysia itu sendiri, terutamanya oleh para pengurus dana. Bila mereka melihat ringgit jatuh, mereka membeli mata wang US dollar, walaupun mereka itu tidak melabur di luar. Ini adalah salah satu sebabnya. Jadi faktor-faktor makro ekonomi di dunia memberikan kesan langsung pada Malaysia sebagai sebuah negara yang mempraktikkan ekonomi yang terbuka. Itu kita kena faham. Sebarang perubahan kepada ekonomi di Amerika Syarikat, di Eropah maupun di China akan sampai ke negara kita dalam masa yang singkat. Jadi ketidaktentuan pasaran mata wang dan pasaran saham seperti bursa adalah ancaman utama kepada kestabilan dan perkembangan kita. Jadi reaktifnya Hazel, ekonomi negara adalah kecil. Ya, kita kecil ya. Namun kita harus berbangga kerana baru-baru ini saya sharekan satu statistik yang patut banggakan. Dari segi Malaysia telah naik 5 anak tangga ke tangga 27 dalam ekonomi paling kompetitif di dunia. Jadi we are not too bad lah walaupun kita nombor 2 pasaran bursa terburuk di Asia Tenggara, ringgit jatuh dan sebagainya, we are not too bad. That's the competitiveness. Ini dilihat oleh para pelabur. Penambahbaikan Malaysia dalam kedudukan disokong terutamanya oleh pemulihan ekonomi, pertumbuhan pelaburan. Ini antara benda yang dititipkan adalah kestabilan kadar pertukaran dan pasaran pekerjaan yang kita masih ada. Jadi dalam suasana ekonomi dunia yang begitu mencabar, we are not too bad. We not that bad. Tapi masih lagi kita boleh mencari rezeki, kita masih boleh ada dapat gaji bagi kerja masa bisnes. Kita perlu bersyukur untuk itu. Apa yang penting, orang kata kalau pepatah malu yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Kalau kita lihat juga Prof, tumpuan selepas ini dalam tempoh terdekat ini pastinya musim pilihan raya negeri, apabila 6 Dewan Undangan Negeri telah pun dibubarkan secara rasminya, dan ini membuka laluan kepada musim pilihan raya negeri di 6 negeri. Kita lihat juga Prof, ini termasuklah di 3 negeri yang kita tahu amat tinggi dalam aktiviti perindustrian. Kita lihat Negeri Sembilan, kita lihat juga Selangor dan juga Pulau Pinang. Prof, kalau boleh dikongsikan pemerhatian Prof mengenai apa antara elemen ketidaktentuan yang dibawa oleh pilihan raya negeri ini, dan juga mungkin impaknya kepada sentimen ataupun pergerakan pelabur di negeri-negeri tersebut. Baik, negeri-negeri yang Hazel sebutkan tadi antara penyumbang utama, terutamanya Selangor. Antara penyumbang utama ekonomi Malaysia, terutama Pulau Pinang. Jadi di sini saya ingin kongsikan sedikit statistik tentang kedudukan ekonomi negeri-negeri di Malaysia, dan khasnya pada negeri-negeri yang akan melalui PRN tak lama lagi, dan amnya iaitu keseluruhan negeri-negeri di Malaysia. Pulau Pinang, Johor, Selangor merupakan negeri pengeksport utama negara pada Mei 2023. Masing-masing 29%, 21% dan 8.5%. Pulau Pinang dan Johor merupakan lebihan dagangan, tetapi Selangor melaporkan defisit perdagangan. Tetapi banyak syarikat-syarikat besar berada di Selangor dan Kuala Lumpur. 7 negeri lain yang mencatatkan lebihan dagangan adalah Sarawak, Sabah, Labuan, Kelantan, Kedah, Pahang dan Terengganu. Jadi walau bagaimanapun dari segi dominasi import masih Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Jadi kemungkinan pada masa ini para pelabur terutama yang mempunyai perniagaan di Malaysia memerhatikan dengan teliti sentimen politik kerana ia memberikan kesan secara langsung pada mereka. Apakah polisi-polisi yang ada sekarang, dasar-dasar yang ada sekarang akan berubah sekiranya berlaku perubahan pada pucuk pimpinan negeri-negeri tersebut. Ini yang dikatakan elemen yang ketidaktentuan yang kita sebutkan tadi, Hazel. Jadi kita harus hati-hati, dan Malaysia dahulu terkenal dengan kestabilan politik, orang datang Malaysia melabur, dan ini mungkin akan memberi sedikit
apa yang saya katakan bukan ketidakpercayaan tetapi mereka berhati-hati dan sama ada mau melabur di Malaysia ataupun negara-negara lain terutama di Asia Tenggara. Mungkin Prof boleh kongsikan dalam 3 minit terakhir ini, Prof, apa harapan Prof terhadap perjalanan proses pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada bila-bila masa saja 60 hari dari minggu ini. Apa mungkin harapan boleh dikongsikan oleh Prof, kerana kita melihat, kita faham bahawa pelabur mereka mahukan kawasan ataupun negeri yang terus mesra pasaran, dan inilah mungkin juga arah tuju yang akan menentukan pergerakan pelabur di kawasan tersebut dan secara keseluruhannya di Malaysia, memandangkan sumbangan negeri-negeri ini terhadap pembangunan ekonomi negara juga memang cukup besar sekali, Prof. Baik, pandangan saya, pada perhatian saya, walaupun kita bertukar Perdana Menteri 4 kali dan pelbagai parti yang memerintah negara dalam masa 5 tahun yang lepas, tetapi mana-mana kerajaan pimpinan terutama kerajaan pusat tetap memberikan penekanan kepada perniagaan atau bisnes atau pelaburan. Setiap negeri ingin mempunyai pertambahan pelaburan di negeri mereka masing-masing. Ini yang positifnya tiada siapa yang menolak, kecualilah kita dapat isu-isu ada negeri yang menolak perniagaan yang tidak berlandaskan syariah dan sebagainya. Tetapi lain daripada itu, tidak semua negeri mengalu-alukan semua jenis pelaburan di Malaysia. Apa yang kita mahukan sebenarnya, Hazel, adalah dari segi competitiveness atau bersaing dengan negara-negara lain di luar yang menunjukkan kestabilan ekonomi kita, menunjukkan polisi-polisi kita yang bukan lagi lapuk, bukan satu strategi yang biasa seperti penurunan cukai dan sebagainya, tetapi yang lebih proaktif, lebih proaktif yang dapat menarik para pelabur datang ke Malaysia. Yang selain daripada itu, inilah yang kita mahukan. Pada pelabur berkata Malaysia tidak kira siapa pun yang memerintah, dari segi politiknya, ekonominya, Malaysia tetap melihat ia sebagai satu aspek yang penting. Of course, kita perlukan kestabilan dalam berpolitik kerana ia mengundang perkembangan ataupun pembangunan ekonomi Malaysia itu sendiri. Baik, secara rumusannya, Prof, kita tahu bahawa pergerakan pasaran pada minggu ini akan dipengaruhi oleh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Moneteri Bank Negara Malaysia pada minggu ini. Di sinilah tumpuan utamanya. Mungkin Prof boleh berikan rumusan mengenai tumpuan minggu ini? Rumusan pertama kita pada hujung minggu ini ataupun hari Khamis kita akan melihat dengar keputusan daripada Bank Negara Malaysia atau BNPC. Apakah kadar OPR akan dinaikkan lagi selepas 2 bulan lepas kadar OPR telah dinaikkan dan memberikan satu kejutan kepada semua termasuk penganalisis sendiri, di mana kita tidak menjangkakan Bank Negara akan menaikkan kadar OPR. Dan ini menjadi satu isu yang diperdebatkan sehingga kini lah. Okey, walau bagaimanapun seperti saya katakan tadi, kenaikan OPR atau penurunan OPR, Bank Negara mencuba sedaya upaya merencanakan bersama dengan ekonomi domestik. Itu yang baik. Di luar negara tak bolehlah nak buat apa pun. Baik, terima kasih Prof Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid untuk perkongsian buah fikiran mengenai tumpuan dan juga jangkaan ekonomi sepanjang minggu ini. Dan BIS Malaysia edisi Isnin berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani.